Buletin Didik 8 September bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 65,898 permohonan tablet di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia fasa kedua dalam masa sebulan diterima sejak dibuka pada 1 Ogos lalu. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, daripada jumlah itu 5,341 permohonan layak menerima tablet, manakala 20,557 permohonan sedang diproses. Ketika ini, daripada 1.6 juta penuntut, lebih 300,000 daripadanya terdiri daripada golongan keluarga B40. Susulan itu, Datuk Seri Noraini menyeru agar penuntut yang layak memohon untuk berbuat demikian sebelum 30 September. Beliau turut menyeru pelbagai pihak, terutama Majlis Perwakilan Pelajar MPP di setiap institusi pendidikan tinggi IPT supaya mewawarkan kepada mereka yang layak supaya segera mengemukakan permohonan. Perkara itu disampaikannya selepas beliau menyempurnakan Majlis Perasmian Bangunan Akademik dan Pentadbiran, Bangunan Perpustakaan Al-Watiku Billah, Taman Rimba Ilmu Tanah Bris, Tribe dan Agropreneur Incubator Park di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Besut, Terengganu. Pakej Peranti Siswa Keluarga Malaysia adalah inisiatif kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih untuk membekalkan sebuah peranti tablet kepada setiap penuntut daripada keluarga B40 di IPT. Bulan lalu, program terbabit telah diperluaskan kepada 4 lagi kategori penerima. Ia membabitkan penuntut yang sedang mengikuti program asasi di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, pelajar matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan KPM, pelajar tingkatan 6 dan pelajar Diploma Vocational Malaysia yang sedang mengikuti pengajian di College Vocational. Pemimpin Institut Pengajian Tinggi IPT Awam dan swasta diseru memahami duduk letak dan peranan dalam mencorakkan pembangunan negara melalui pemerkasaan pendidikan tinggi dengan asas kenegaraan yang jitu. Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi KPT, Datuk Seri Abdul Razak Jaafar berkata, kementeriannya juga berperanan dalam usaha pembangunan negara untuk melahirkan warga negara yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Usaha itu sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran negara. Ujar Datuk Seri Abdul Razak, sebagai usaha meningkatkan lagi kesejahteraan warga IPT, Pelan Kesejahteraan Pendidikan Tinggi atau Sejahtera IPT sedang giat dilaksanakan. Perkara itu disuarakannya dalam ucapan perasmian Majlis Bicara Kenegaraan 2022 Anjuran Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi AKAPT dan Universiti Putra Malaysia UPM di Putrajaya. Penganjuran bicara kenegaraan yang masuk kali ketiga ini membariskan panelis yang berkaliber bagi mengupas topik Malaysia Teguh Bersama di manakah sumbangan pendidikan tinggi. Topik itu bertujuan memberi kesedaran serta mengingatkan pemimpin IPT agar terus meningkatkan komitmen mengisi nikmat kemerdekaan dengan sumbangan yang lebih bermakna. Datuk Seri Abdul Razak pada majlis yang sama turut melancarkan buku Suara Intelek Awam Pembina Negara Malaysia dan pra-pelancaran buku naratif baru dan jati diri dalam kepimpinan pendidikan tinggi negara terbitan UPM. Buku terbitan itu adalah garapan daripada pemikiran ahli panel dalam bicara kenegaraan edisi terdahulu selain percambahan idea daripada penulis jemputan. Hampir 49,000 peluang pekerjaan diwujudkan dengan pembukaan 13,779 premis industri franchise di seluruh negara tahun lalu. Jumlah premis itu menunjukkan peningkatan sebanyak 47% berbanding tahun 2020. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jenama franchise Malaysia berkembang sebagai jenama terkemuka di seluruh dunia dengan lebih 68 jenama di 74 negara. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi pada Majlis Perasmian Pameran dan Persidangan Franchise Antarabangsa Malaysia 2022 di Ibu Negara siang tadi. Sementara itu, Datuk Seri Alexander berkata pihaknya menjangkakan potensi besar kejayaan dalam industri itu dengan lebih banyak penyertaan golongan B40. Tambahnya, 2 program iaitu program franchise mampu milik dan program franchise mikro yang dijalankan pada tahun lalu akan diteruskan sehingga tahun depan melalui galakan dana bagi penyertaan golongan B40.
Tiga pelajar perubatan UCSI University terpilih untuk menjalani penyelidikan berimpak tinggi di Harvard School Brigham dan Women's Hospital di Amerika Syarikat. Program dijadual bermula 15 September depan. UCSI University dalam satu kenyataan memaklumkan ketiga-tiga pelajar wanita berkenaan, Fiona Ho Jing Min, Clarice Xiao Jing Ru dan Ngu Hui Ling adalah dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Mereka akan menjalankan penyelidikan selama setahun berkaitan faktor yang menyebabkan perubahan aldosteron dan kesannya terhadap tubuh manusia. Sejak 2014, seramai 14 pelajar perubatan UCSI University terpilih bagi menjalankan penyelidikan berimpak tinggi di Harvard. Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM meraih President's Garden Award di Festival Royal Floria Putrajaya 2022 melalui tema Orkid Hebat. Sebanyak 6 anugerah dipertandingkan bagi kategori Taman Universiti bermula sejak 29 Ogos lalu. Anugerah tersebut disampaikan Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Mak Wujud, ketika berlangsungnya majlis penutup yang diadakan siang tadi bertempat di Anjung Floria Putrajaya. Untuk rekod, UTHM juga pernah meraih Starlight Garden Award dan Most Popular Award ketika menyertai pertandingan tersebut 2 tahun lalu. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Itu falsafah seorang wanita warga emas yang tekad mengusahakan kuih tradisi kaum Cina dengan cara tersendiri. Tempahan sudah mula diterima sejak 2 minggu menjelang perayaan Pesta Kuih Bulan dan Pesta Tanglom pada Sabtu ini. Menurut Puja Baharan 62 tahun, menghasilkan kuih bulan dan kuih tradisional lain termasuk bahulu sudah sebati dalam kehidupannya. Beliau yang menetap di Jalan Yadi Kelang, Selangor, mempelajari cara membuat kuih bulan daripada rakan kaum Cina dan di media sosial. Ibu kepada 7 anak itu mengusahakan kuih bahulu sejak 15 tahun lalu dan menganggap kuih bulan yang baru 4 tahun dikomersialkan membuka ruang rezeki baru. Mula-mula tu buat kuih bulan ni macam nak cuba-cuba. Lepas tu suka-suka lah. Suka-suka nak apa kata orang belajar kuih bangsa lain kan. Tahun pertama tu tak banyak lah. Rasanya dalam anggaran 3 ke 4 ribu macam tu je lah. Terus paling dulu sebelum PKP tu sampai mencapai itu 18,000 lah. Sekarang berapa tak? Maknanya lepas PKP ni dia turun lah. Dalam itulah nak naik balik kan. Ini pun dalam tahun ni rasanya ada dalam yang dah masuk order tu dalam 3-4 ribu macam tu. Puja membuat kuih bulan yang diadun dengan makanan sunnah seperti madu. Ideanya menjadi sehinggakan kuih bulannya mendapat sambutan daripada masyarakat Cina sendiri. Selain mendapat permintaan daripada pelanggan di Selangor, tempahan turut diterima dari Melaka, Kedah, Pulau Pinang dan Johor. Kuih bulan yang dihasilkan mempunyai perisa atau inti berupa kacang, teratai dan kuning telur masin. Ia dihasilkan antara 200 ke 500 biji setiap hari. Kehadiran 5 ekor dinosaur di Taman Rekreasi Batu Buruk Kuala Terengganu mengejutkan penduduk sekitarnya. Dan meskipun ia cuma replika, kesempatan itu tidak dilepaskan ibu bapa yang membawa anak-anak untuk menyaksikannya. Menurut penganjur Ainul Mardiah Jamal Abdul Nasir, ianya hanyalah replika untuk pameran eksplorasi biodiversiti alam haiwan yang akan diadakan di Museum Terengganu. Ia membabitkan dinosaur daripada jenis Velociraptor dan Spinosaurus. Pameran diadakan bermula 20 September sehingga Disember depan. Kemasukan adalah secara percuma. Kita sekarang, generasi sekarang, mungkin tengok dinosaur dalam TV saja, tengok pada kartun, betul tak? Jadi kita bawakan dinosaur
yang real, bukan real, maksudnya bersaiz sebenar. Jadi dinosaur-dinosaur yang kita bawakan ni ialah saiz 1:1, saiz sebenar dinosaur berdasarkan fosil yang dijumpai. Kita bawakan dia, hidupkan dia. Jadi kanak-kanak generasi zaman sekarang, kita sendiri pun tak pernah tengok dinosaur kan. Jadi kita boleh tengok depan mata macam mana besarnya dinosaur ni. Bagi pengunjung, mereka amat teruja dengan kehadiran replika bersaiz sebenar di depan mata. Rasa macam teruja lah bawa budak-budak pun. Teruja juga. Sebab boleh tengok kan secara dekat lah daripada depan ni. Biasa tengok dalam TV je. Pameran yang julung kali diadakan di negeri Terengganu itu akan memberi peluang pengunjung untuk mengetahui mengenai kewujudan haiwan tersebut yang telah pupus jutaan tahun lalu. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Pos Malaysia Berhad melancarkan stem token tidak sepiawai NFT untuk pengumpul. Ketua Pegawai Eksekutif Pos Malaysia, Charles Brewer berkata, stem NFT itu dihasilkan melalui kerjasama Pos Malaysia dan jenama runcit tempatan APOM. Stem NFT edisi terhad itu boleh ditebus secara percuma dengan setiap pembelian set folder stem 14 stemku edisi khas. Sebanyak 3,000 set diterbitkan pada harga RM59 setiap satu. Setiap folder stem menawarkan satu helaian stem fizikal mengandungi 14 stem dan setiap satunya direka oleh pereka yang mewakili setiap negeri di Malaysia mempamerkan keunikan budaya dan kebanggaan negeri-negeri berkenaan. Menurut Brewer, kerjasama dengan APOM memberi peluang kepada pereka tempatan untuk mempamerkan bakat mereka bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat global. Ia berikutan NFT boleh dikongsi dan didagangkan di peringkat antarabangsa. Selain itu, menembusi pasaran NFT adalah pencapaian besar bagi Pos Malaysia kerana menurut Brewer, pihaknya melengkapkan tawaran pos tradisional dengan pelbagai perkhidmatan dan produk digital. Ia juga meningkatkan kecekapan dan menambah baik cara Pos Malaysia berhubung dengan pelanggan dalam dunia yang pesat berkembang dan maju secara digital. Set lengkap 14 stemku mengandungi 3 sampul surat, 3 postcard, folder yang direka khas dan panduan pengguna untuk menebus stem NFT percuma. Pengumpul yang membeli setiap set mempunyai tempoh hingga 31 Oktober ini untuk menebus satu daripada 14 stem NFT yang direka. Set stem itu boleh didapati secara dalam talian di laman web Pos Malaysia dan cawangan runcit APOM, kaunter stem dan filateli Pejabat Pos Besar Kuala Lumpur mulai hari ini. Manakala pembelian di Pejabat Pos terpilih lain boleh didapati mulai 12 September. Zephyrosaurus, rangka dinosaur dari kumpulan Camptosaurus, bakal dilelong pada Oktober depan di Paris, Perancis. Harga lelongan bagi fosil berusia kira-kira 150 juta tahun itu mampu mencecah setengah juta euro atau kira-kira 2.24 juta ringgit. Menurut syarikat lelongan Drought, harga tersebut adalah berdasarkan rangka dinosaur yang 70% lengkap. Fosil dengan panjang 3 meter dan tinggi 1.3 meter ini ditemui di Colorado, Amerika Syarikat pada 2019. Uniknya, ia bersaiz lebih kecil berbanding spesimen lain dengan rangka yang hampir lengkap. Syarikat pengeluar komputer elektronik dari Amerika Syarikat, Apple, melancarkan telefon pintar baharu. Turut dilancarkan jam digital premium dengan ciri-ciri dipertingkatkan. People love iPhone, and it's an important part of our daily lives. We're constantly challenging ourselves to raise the bar to make it better and even more loved. So let's take a look at the new iPhone.
Gergasi teknologi itu turut memperkenalkan sistem pengenalan digital baru yang tidak memerlukan kad SIM fizikal. Set produk dikemas kini termasuk 4 telinga baru, direka bentuk untuk mengekalkan kesetiaan pengguna terhadap ekosistem teknologi mewah. Antara ciri-ciri baru iPhone 14 termasuk bateri lebih tahan lama dan kapasiti fotografi untuk merakam babak ultra lebar dan tetapan cahaya rendah. Buat pertama kali, ia didatangkan dengan fungsi SOS kecemasan untuk membolehkan pesanan dihantar kepada perkhidmatan kecemasan di luar liputan Wi-Fi. iPhone 14 Plus baru dengan skrin gergasi 6.7 inci pula menawarkan pengalaman lebih baik semasa bermain permainan atau menonton video. iPhone 14 dijual dengan harga $799 atau RM3,600 bagi model asas, harga dikekalkan dengan versi semasa. Manakala model premium iPhone 14 Pro Max berharga $1,100 atau RM4,950. Produk jam tangan digital baru pula didatangkan dengan ciri-ciri dipertingkatkan. Apple Watch Series 8 boleh memantau suhu badan dan fungsi badan lain. Turut diperkenalkan Apple Watch Ultra yang mengandungi bateri dengan jangka hayat mencukupi untuk atlet menghabiskan triathlon jarak jauh. Sekarang saya akan tunjukkan basic dodgeball, iaitu pertama sekali adalah throwing, iaitu balingan. Okey. So ni teknik throwing ya. Sukan juara Piala Malaysia 2021 KL City mencipta sejarah tersendiri apabila layak ke perlawanan akhir Piala AFC antara zon. KL City marah selepas menewaskan kelab dari India ATK Mohun Bagan 3-1. Di sebalik menguasai asakan awal, Mohun Bagan gagal membolosi gawang KL City. Minit ke-60 kedudukan terlerai selepas pemain import KL City Paulo Josio meledakkan gol pembukaan perlawanan. Kekal sehingga minit ke-90, saingan kembali sengit apabila Mohun Bagan menyamakan kedudukan menerusi jaringan Fardin Ali Mola susulan percubaan daripada Liston Kolako. Minit kedua waktu kecederaan, kedudukan kembali memihak KL City disusuli tandukan tepat oleh Fakrul Aiman Sidit. Kedudukan sah memihak KL City apabila Romel Morales bijak memanfaatkan kesilapan pertahanan Mohun Bagan. KL City menang 3-1. Perlawanan akhir KL City dijadual menentang kelab Uzbekistan PFC Sogdiana yang menundukkan pasukan dari Hong Kong Eastern Long Lions 1-0. Buat julung kalinya, Kesatuan Guru Melayu Malaysia Barat KGMMB menganjurkan wacana pendidikan Karnival Sukan Peringkat Kebangsaan. Program berlangsung selama 3 hari dan bertujuan mengeratkan hubungan dan kerjasama ahli di seluruh negara di samping dapat menarik minat ahli-ahli baru. 2 acara sukan dipertandingkan dalam karnival ini iaitu bola sepak bagi guru lelaki dan bola jaring bagi guru wanita. Seramai 250 orang guru menyertai karnival ini. Okey, matlamat karnival hari inilah kita untuk mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli-ahli kita yang berpotensi tinggi dalam bidang sukan. Jadi bila datang ke sini, mereka akan berkenalan, mereka akan bersilaturahim dan kita sebagai salah satu aktiviti kesatuan yang akan dapat memberi impak tinggi kepada kesatuan kita lah, insyaAllah. Walaupun kali pertama penganjurannya, namun sambutan sangat menggalakkan. Okey, perasaan kami kami main dari jauh, dari Penang, utara Malaysia. Kami rasa pertandingan yang sebegini harus diadakan pada setiap tahun. Menangkan ini adalah first time. Seronok dapat bersama-sama dengan KGMB daripada cawangan yang negeri lain. Harap program seperti ini dapat diteruskan lagi. Harapan saya sebagai pengelola pertandingan ini dapat mencetuskan semangat kesukanan dalam kalangan guru-guru kita, khususnya guru-guru Melayu, dan yang lebih daripada itu kita berharap sangatlah penyertaan daripada guru-guru muda kita yang ada di sekolah-sekolah yang belum terlibat atau menjadi ahli kepada persatuan. Jadi inilah kesempatan dan peluang melalui sukan yang dipertandingkan ini dapat terlibat dan menyertai
kesatuan guru-guru, tak kisahlah guru-guru Melayu ataupun kesatuan guru yang ada di seluruh negara. Bagi pertandingan bola sepak, pasukan guru dari Kedah menewaskan Pahang 2-0 untuk memenangi tempat pertama. Manakala bagi acara bola jaring, pasukan guru dari Perak muncul sebagai juara selepas menewaskan Terengganu 10-8. Latihan berterusan selama sebulan membantu Perak muncul juara kejohanan bola baling perempuan bawah 18 Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2022. Pada perlawanan akhir itu, Perak menewaskan tuan rumah Kelantan 7-5. Kejohanan berlangsung di Dewan Wisma Unit Sukan Teleport Kota Baru. Biarpun mendapat sokongan penyokong sendiri, Kelantan masih sukar menyaingi penguasaan Perak. Perak juara apabila menang 7-5. Sungguh tak sangka, memang tak sangka kami akan menang. Kami datang dengan lillahi ta'ala semua. Alhamdulillah, berkat Allah takdir bagi pihak kami. Memang kami syukur sangat. Kami sentiasa bergerak sebagai satu pasukan dan tak ada yang tertinggal di belakang. Kesedihan Kelantan bagaimanapun terubat apabila diisytiharkan juara keseluruhan. Kedua pasukan menampilkan permainan yang hampir sama sebenarnya dari segi pertahanan dan serangan. Cuma kelebihan pada penguasaan dari segi jaringan pasukan negeri Perak. Kami telah melakukan jaringan yang sempurna, cuma keadaan memaksa terkena dan selamat pada guru-guru di Perak. So dari segi permainan keadaan sebenarnya telah seimbang. Cuma nasib tidak memudahkan pasukan kami. Terdahulu pasukan Johor muncul juara bola baling bawah 18 tahun lelaki setelah menewaskan pasukan Selangor dengan jaringan 18-17. Hadiah disampaikan oleh Timbalan Pengarah Ketua Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Masyadi Mustafa. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, saingan semakin sengit memasuki peringkat separuh akhir antara yang sudah mengesahkan tempat pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek dari Poland. Peringkat suku akhir, Swiatek berdepan pilihan ke-8 kejohanan Jessica Pegula. Awal-awal lagi, Swiatek sudah menjarakkan kedudukan. Keadaan semakin mudah buat Swiatek apabila dia menang 6-3 pada set pertama. Set kedua, Pegula tampil lebih berbeza apabila berjaya membalas hampir setiap pukulan daripada Swiatek. Strateginya menjadi apabila dia berjaya mengikat kedudukan kepada 6-sama. Begitupun kesilapannya memukul bola keluar gelanggang menyebabkan permainan segera berakhir. Keputusannya, Swiatek yang mara ke peringkat separuh akhir menang 6-3, 7-6. Dalam satu lagi perlawanan peringkat suku akhir, pilihan ke-6 Aryna Sabalenka dari Belarus berdepan pilihan ke-22 Karolina Pliskova dari Republik Czech. Set pertama juga agak berat sebelah buat Pliskova. Tewas 1-6, set kedua baru dia menemui semula rentaknya. Hasilnya, Pliskova berjaya bangkit mengikat kedudukan kepada 4-sama dan seterusnya 6-sama. Penentuan tie-break, penguasaan Sabalenka tidak lagi dapat dibendung. Sabalenka mara ke peringkat separuh akhir menang 6-1, 7-6. Sambutan Hari Badut di Lima, Peru yang diadakan setiap tahun sejak 1987 mengakhiri Buletin Didik. Saya Fazilah Hani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.